Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah untuk petang ni dapat kita buat briefing sikit berkaitan dengan perjalanan kursus ngaji tulis artikel jurnal Berindex. So kursus artikel jurnal ni akan berjalan pada setiap hari. Okey, pada setiap hari. So jadual dah ready, dah sedia. Nanti saya akan sertakan dalam grup WhatsApp jadual itu. So kelas dia bergilir-gilir. Katakan malam ni kelas kuliah. Okay, kita ada kelas dalam 2 jam, video dan perbincangan. Lepas video dan slide, kemudian kita akan ada keesokannya harinya pada pukul 3 petang kita ada sesi perbincangan juga selama 2 jam, 3 hingga 5. Tetapi perkara ini, jadual ini boleh diubah. Contohnya bila kita dah start mula bekerja balik bulan Ramadan nanti, kita akan setting balik jadual yang baru. So untuk untuk kelas ngaji tulis artikel ni, saya dah sediakan jadual untuk tempoh 3 bulan. Okey, yang tu pun subjective to change lah. Sekiranya ada keperluan ataupun ada waktu-waktu, sebab kelas tu hari-hari. Bulan puasa, hari raya pun kita ikut jadual kita ada. Sebab konsep kelas ngaji ni dia santai. Lepas tu saya tak buat live. Saya buat rakaman video dan saya akan masuk dekat YouTube. So bila-bila masa free, you boleh tengok pada bila-bila waktu. Okay, tapi nak kekalkan momentum tu, justru tu you all kena tengok handphone ni setiap hari. So ada slide, okay, kena sediakan slide juga. Mungkin ada orang prefer slide kan? Jadi slide juga dia diberi. Kemudian kita ada perbincangan. So cadangan yang amalannya selepas dan semasa perbincangan, saya pakcik akan take note. So kita akan jadikan semacam FAQ lah, soalan lazim. So ada soalan dan jawapan, saya tulis balik dalam kertas supaya kita tengok perbincangan tu ada dalam bentuk penulisan. Jadi mungkin ada yang terlepas sesi perbincangan tu, nanti dia boleh tengok dekat FAQ tu lah. Oh, ni yang dibincangkan. Jadi benda tu dikumpulkan dari masa ke semasa. Saya bagi FAQ tu dari semasa ke semasa lah. Bukanlah setiap hari ya. Jadi saya kumpul, bila ada banyak saya bagi. Okey, perjalanan ni selain daripada kita bincangkan pada waktu tadi 9 malam dengan 3 petang. Okey, kita ada juga sesi perbincangan waktu-waktu lain. Tapi waktu-waktu lain tu saya tak ada jaminan yang saya akan reply on time. Tapi kalau 9 malam tu memang saya ada, dan 3 petang tu memang saya online. Jadi kalau ada yang tanya soalan tu, mungkin saya diam je. Memang tunggu 3 petang lah baru kita reply. Okey, jadi dalam grup WhatsApp tu kena ada etika dia lah Sebab tu saya ada buat 2 grup. Satu grup perbincangan, satu lagi grup adalah bahan. Semua bahan-bahan yang penting yang berkaitan dengan kelas ni, kelas artikel ni akan letak dalam bahan. So dalam kelas artikel ni akan banyaknya jurnal artikel. So saya advise memanglah ikut telefon masing-masing lah Kalau memori tak besar, lepas saya berkongsi satu artikel atau beberapa artikel, katalah seminggu ke contoh dia, mohon untuk save dalam notebook lah. Sebab artikel tu saya bagi dari masa ke semasa. Okey, boleh download dalam semua tu dalam digital WhatsApp. Jadi perjalanan kelas artikel ni dia sedikit berbeza lah Saya berani cakap sedikit berbeza sebab sepanjang saya menjadi trainer ataupun mengajar tulis artikel jurnal ni, saya daripada mula sampai habis. Ada kursus yang saya mengajar 3 dalam 1 terbit, tulis, kemudian tip and tricks. So kadang-kadang memang bila mana-mana kursus yang saya buat, isu dia adalah masa. Dan lepas, biasanya masa feedback yang saya dapat, masa pergi kelas faham, tapi bila nak buat dia perlu guide lepas kursus. Jadi selama 3 bulan ni kita akan belajar daripada mula sampai habis. Tapi mungkin orang yang tak biasa dengan pakcik ataupun baru first time join kursus atau sebagainya, mungkin rasa bila kita nak belajar tulis artikel ni. Okey, dia especially sebulan awal ni dia kena betul-betul faham. Contoh dia, kita ada berapa banyak jenis artikel kita ada jenis penyelidikan. Pendidikan tu ada data, ada analisis dan sebagainya. Complete lah, ada intro, LR, method, data, analisis, conclusion. Tapi ada juga jenis artikel yang tidak perlukan data.
Okay, dia panggil literature review. So literature review adalah yang kita panggil literature review, systematic literature review, yang ni ada teknik lah kan. Apa lagi, meta analysis, bibliometrics. Kemudian kita ada conceptual, nak propose theoretical framework ke, conceptual framework ke, research framework atau satu konsep dia. Okay, kita ada conceptual. Kemudian kita ada general review, ini review je. So kita ada general review. Kemudian kita ada short communication, and kemudian publisher kita banyak. Betul, dalam kursus ni saya dalam menyampaikan sedikit ilmu ni, saya gunakan publisher yang sangat strong. Kita panggil top publisher lah. So antara benda yang saya ambil input ni daripada ScienDirect, daripada Taylor and Francis, Springer, Emerald, InterScience, Sage, Paragraph, IEEE dan banyak lagi lah. So bila dekat Malaysia ni, kita kena bincang dalam dengan luar negara lah. So selepas saya bincang yang luar negara tu, kita akan bincang dalam 90 lebih jurnal yang ada dekat Malaysia yang ada Scopus Index ni. Okay, bila sebut Scopus Index ni, banyak juga yang baru nak start. Dia kena betul-betul clear lah apa yang dia katakan sebagai WOS, Web of Science, ESCI, Emerging Source Citation Index, Scopus, dan ERA dan MySite Malaysia punya. So setiap database ni pun nak kena tahu macam mana nak identify, oh ni maklumat dia, info. Macam mana nak tahu jurnal ni betul-betul index, betul ke WOS, betul ke Scopus. Jurnal ni dia ditarik balik, kenapa ditarik balik, so bagaimana dia ditarik balik, macam mana kita nak pastikan supaya kita tak terkena dengan jurnal-jurnal yang discontinue, ataupun jurnal ni baru je Scopus dah buat perangai, ataupun jurnal ni memang profit oriented. Saya panggil cheat small lah. So jurnal ni cheat small lah, kena berhati-hati dia. Hari ni Scopus, besok tak Scopus lah. Okay, contoh dia. Jadi kita akan cover benda tu, ajar teknik satu persatu. So yang join kelas ni akan dapat lah. Saya dah susun dalam tempoh 3 bulan ni, kita akan dapat step by step. So saya merasakan kalau betul-betul you dapat follow, lepas ni memang you boleh jadi macam trainer lah untuk mengajar artikel jurnal, ataupun faham lah apa tu artikel jurnal yang berindeks. Saya selama ni ingat bak template, artikel saya dah siap. Ada tak jurnal Scopus yang cepat, mudah, yang murah? Saya nak terus hantar ni, artikel saya banyak, ada 10. Okey, kalau orang tanya soalan saya macam tu, saya tak tahu nak jawab macam mana, tergamam sekejap. Okey, nak tulis artikel jurnal bukan masuk template. So kita kena faham banyak perkara. And siapa publisher dia, siapa chief editor dia, tajuk ni kalau nak hantar kat jurnal ni tak match, kena ubah sesuai. Dia konteks memang dia macam pantun lah kan. Kalau kat belakang tu an, so dia ni an. Dia macam tu lah juga dengan artikel jurnal. Kalau publisher tu nak sekian, kita tak fulfill jurnal tu, kita tak boleh hantar jurnal tersebut, walaupun jurnal kita, tulisan kita bagus, sebab dia tak match. So jurnal ni dia ada sangat-sangat detail dia untuk tahu spesifik. So saya boleh katakan jurnal kat Malaysia ni bagus, orang tulis artikel bagus, lepas tu dah hantar proofread, dinilai oleh proofread yang bagus. Kat Malaysia ramai proofread yang bagus. Okey, tapi masalahnya kesalahan mengantar artikel tu di jurnal tu. Sebenarnya semua orang akan melalui proses tu, iaitu kurang sesuai, tapi kita kena ubah sesuai, kita kena matching. Kita tak ramai yang kat Malaysia ni, kalau disebut ada orang yang buat translate, ada orang yang buat proofreads, tapi tidak ada ataupun kurangnya orang yang nak buat matching. Maksudnya artikel itu nak match dengan jurnal tersebut, dia kena buat satu konsep modifications. Tapi modification tu bukan besar, tapi dia kena ubah. Tajuk kena ubah, keyword kena ubah, abstract kena ubah, dia punya outline kena ubah, reference especially citation dia kena ubah. So kita ada 50 tips. Nak lengkapkan proses nak hantarkan satu artikel jurnal tu, ada 50 tips. Memang saya mengajar, kadang-kadang saya buat 30 je. 30 pun kadang-kadang satu hari jenuh tak habis kalau saya bawa 10. Sebab satu tu nak kena faham. Okey, sebab saya tahu yang join kelas saya ni ada yang baru nak start tulis artikel. Jangan takut sebab tulis artikel jurnal ni memang proses begitu. Sebab tu kelas ni buat hari-hari, saya buatlah perkongsian 1 jam untuk sampaikan you all faham. Jadi kalau tak faham boleh bincang lagi kat grup WhatsApp. Okey, kemudian ada Q&A pula, ada FAQ lagi. So saya rasa dalam tempoh 3 bulan ni cukup untuk you betul-betul faham. Dan jurnal sebenarnya tak perlu bayar. Dia banyak free platform. Yang kita nak bayar tu open access. Kenapa kita nak bayar kalau kita boleh dapatkan ataupun lebih terbit free?
So ramai yang takut nak hantar dekat Emerald contohnya. Kenapa nak takut hantar dekat Emerald? Kita boleh publish dekat Emerald. Cuma sekarang kena faham proses yang berkualiti melibatkan masa. Oh saya nak cepat. Memanglah sebab you nak submit minggu depan, bulan depan. Orang tulis artikel jurnal ni hari ni dah register PhD. Hari ni dah boleh start dah. Oh saya baru siap research background. Research background boleh keluarkan satu artikel. Saya siap problem statement. Problem statement boleh buat satu artikel. Okey, kita kena faham tulisan artikel jurnal dengan tesis. Contohlah untuk student PhD dan master. Dia sebenarnya saya rasa benda tu tak berat dalam konteks ni. Okey, yang pertama kita boleh buat artikel ambil daripada tesis ataupun daripada research grant. Kata saya mulakan dengan tesis. Kira saya dah siap research background dengan problem statement. Saya pindahkan research background dengan problem statement tu. Minta maaf. Saya pindahkan research background dan problem statement tu dalam format ataupun template yang jurnal yang saya nak hantar tu. So bila saya dah ada template ataupun format, saya kena betul-betul ikut sequence yang 50 tip and tricks tadi tu untuk saya terbitkan artikel jurnal tu. Tak ada masalah. Nanti saya akan tunjuk macam mana proses kita nak hasilkan satu artikel dalam bentuk problem statement saja ataupun research background. Jadi boleh kita ambil copy paste daripada tesis pindah ke format ataupun artikel tu. Tapi banyak benda modification nak buat sebab tesis audien dia supervisor dah penilai. Sebab tu orang buat tesis ni risaunya nak tulis sebab yang first nak read supervisor dah penilai. Tapi untuk artikel jurnal dia audien dia besar, public, industry, academicians, practitioner. So bila nak tulis artikel tu kita kena kembang jadi besar sebab audien kita bukan supervisor dan penilai dia. Jadi kalau tanya saya, dia lebih macam bentuk lebih santai. Tesis betul-betul rigid, kena spesifik, kena align. Pindah dalam format artikel, kita kembangkan lagi. Sebab tu kalau dalam tesis dia cuma 2 muka surat, kita pindah ke artikel mungkin menjadi 2 kali ganda, menjadi 4 atau 5 muka surat sebab audit jadi besar. Kita boleh jadi macam general kan. Jadi sedikit sebanyak bila orang pergi kelas tesis, bila pergi kelas artikel dia dapat sedikit perbezaan lah. Oh tesis macam ni, bila artikel dia lebih santai, lebih relax. Tapi ada benda-benda yang teknikal dia kena fulfill, dia kena follow. Sebab kalau tidak memang kena reject. Contohlah nama jurnal tu sekian, katalah International Journal of Sustainable Innovations. Dia memang jurnal ni untuk sustainable innovation. Okay? Tapi you hantar artikel bukan sustainable innovations. Kita tengok kat tajuk pun tak ada pun kaitan dengan sustainable innovation. Tengok dekat abstract pun tak ada pun kaitan dengan sustainable innovation. Tengok keyword pun tak ada sustainable innovation. Bye bye. Sebab isu artikel jurnal ni dia ada auditor. Okey, auditor ni saya anggap macam boleh katakan macam sirim lah kalau datang dekat universiti. Kalau dia datang dekat fakulti saya, kalau katakanlah fakulti saya ni pengurusan dan ekonomi, yang datang auditor tu bukan orang bidang pengurusan dan ekonomi sebab orang auditor ni ada checklist dia. So checklist dia akan tengok A, B, C, D, E. Jadi yang pertama dia tengok tajuk. Adakah tajuk bersesuaian dengan artikel? Tajuk artikel tu bersesuaian dengan nama jurnal. Dah tak kena. Sebab tu jurnal ni publisher ataupun chief editor ni sangat risau kalau dia main terbit di artikel sebab ada possibility kalau dia terbitkan artikel kita tidak selari dengan nama jurnal, artikel kita akan jurnal itu akan tarik balik indeks dia, WS ataupun Scopus. Sebab tu sangat penting orang jadi chief editor, jadi editor board, dia faham kenapa kita reject. Tapi kadang-kadang publisher tak explain benda tu sebab dia maklumat yang sangat asas dan basic, dan kadang-kadang kita kena reject je artikel kita macam tu sebab kadang tajuk kita tak match dengan nama jurnal tu. So dia banyak step dia. Sebab tu yang kita ada 50 trik tu. 50 trik tu saya dah campur plus minus adalah itu yang dia katakan sebagai auditor punya checklist. Ini kita tengok 1, 2, 3, 4. Sebab tu bila hantar artikel jurnal, bila saya kata okey ubah sikit. Bukan apa, kadang-kadang artikel kita bagus, tapi kadang-kadang chief editor ataupun reviewer reject artikel kita sebab kita tak fulfill keperluan requirement publisher tersebut. Okey, jadi banyaklah kita nak kena bincang. Sebab tu saya kata kita perlu ada 3 bulan. Okey, janganlah hari pertama, kelas pertama dah belajar menulis dah. Kena faham dulu sebab semua orang boleh menulis. Okey, kalau student PhD dah tengah tulis tesis. Kalau yang lecturer yang buat research grant dah biasa menulis, buat proposal dan sebagainya. Cuma sekarang kita nak betul-betul faham. Itu yang saya kata bezanya yang kelas ni dengan yang lain-lain. Saya tak katakan yang lain tak bagus dan sebagainya. Saya kata beza. Pendekatan saya mungkin macam siput lah. Lambat satu berjalan. Tapi you akan dapat dia punya momentum tu. Kenapa saya cover. Walaupun hal kecil pasal tajuk
hal keywords, dari segi presentation, dari segi penggunaan ayat UK, US, dari segi pemilihan jurnal. Kita ada beribu jurnal, how to make sure yang jurnal tu bagus, bersesuaian dengan kita. Kita ada ramai chief editor, macam mana nak kenal attitude, characteristic of chief editor, reviewer dan sebagainya. Time regarding on services, money, ada jurnal yang kena bayar tak bayar. So perbincangan tu memang sangat meluas lah. Malah kalau dekat universiti pun, kalau khusus pasal penerbitan artikel jurnal tu, every month, setiap universiti dekat Malaysia, RU ke non RU ke, tiap-tiap bulan, ada tiap-tiap minggu, ada yang buat tiap-tiap minggu klinik pasal artikel jurnal. Sebab kita kena belajar. Sebab kalau senior pun tak boleh sombong, kalau profesor pun tak boleh sombong. Mungkin zaman dia dengan zaman sekarang berbeza. Cara publisher sekarang, the way dia nak marketable dia punya quality of journal, reputation of journal, increase H-index dengan citation. Ni satu lagi, nak belajar pasal visibility, pasal index, pasal citation, kita kena faham juga Q1, Q2, Q3. So saya perlukan ada satu masa dan platform lepas saya rakam satu video, kita boleh berbincang, kita boleh discuss, buat satu persatu, macam kita buat proses lah, macam buat product development lah, satu persatu, daripada kita start lukis draft, buat satu persatu, proses. Kita kena faham pasal proses kan. So memang saya tahu ada yang dekat sini dah biasa, ada banyak good experience terbit artikel jurnal. Cuma mungkin kat sini mungkin saya boleh kongsikan secara detailnya kan, dari segi proses tu dia bermula daripada awal. So betul-betul you kena faham. Kalau tidak sampai bila-bila pun tak faham. Artikel Scopus ni nak macam mana tajuk macam mana, abstract macam mana. So kelas ni mungkin boleh menjawab setiap persoalan itu. Okey, dalam Excel tu ada saya perjelaskan satu persatu kita punya jadual daripada 8 hari bulan sampai ke 7 Jun. 7 Jun ke 7 Julai. Kan? Kita 7 Julai, sorry. Kita sampai 7 Julai. 7 Julai. Okey, kalau saya baca je lah apa yang kita akan buat. Mula-mula kita akan buat kenal dulu apa tu artikel jurnal berindeks, pengenalan. Jadi kita kena tahulah apa itu jurnal. Kemudian kenapa dan bagaimana nak terbit WOS, Scopus, EICI, saya cover semualah, era, MySite dekat Malaysia. So kenapa, bagaimana, so itu peringkat awal yang biasa orang tanya soalan lah. Kemudian sampai sekarang masih ramai lagi keliru tentang database. Macam mana dapat maklumat dekat WOS, Clarivate Analytics, macam mana dapat maklumat daripada Scopus yang menggunakan Simago contohnya, ataupun Scopus database. Nak check era ni selain pada Excel list, ada tak website dia? Ada tak website nak check era? So MySite, berapa banyak jurnal yang kat Malaysia ni yang MySite. So benda-benda tu database memang semua orang kena tahu, supaya lepas ni kalau nak buat artikel jurnal kita kena tahu ni database yang ada. Nak check jurnal ni betul ke Scopus, ni betul ke Web of Science. So kita kena belajar database tu. Okey. Kemudian kita kena tahu juga macam mana artikel tu sebenarnya, proses dia. Kenapa artikel ni boleh terkeluar Scopus dengan ISI tu? Kenapa kita nak kena belajar? Sebab kita nak memilih artikel jurnal. So saya tak naklah you all yang hantar artikel jurnal kena tarik balik Scopus dia. Lagi-lagi orang yang ada bajet, universiti ada bajet, ada grant bajet, bayar mahal 3-4 ribu suddenly tak sampai setahun artikel tu kena tarik balik. Jadi you all kena faham. Jadi lepas ni you faham, tak adalah mudah ditipu. Orang email je terus terpikat dengan ayat-ayat marketing. Kita akan banyak masuk email dan marketing. Dia katalah artikel sebelum kita ni yang terbit sebelum ni bagus. Jadi dia flower kita, hantarlah ke jurnal dia. Dia bagilah promotionnya, marketing cepat terbit dan sebagainya. Kita pun termakan dia punya pujuk rayu tu. Jadi kita pun hantar. Be careful Biasanya jurnal ni untuk buat invitation ni, biasanya jurnal ni orang yang otai-otai pun belum tentu dijemput. Kita ni baru nak up, belum tentu kita sampai ke level tu. Tapi every marketing yang masuk dalam email tu kena check. Jadi kita ada platform group WhatsApp. Bila confuse apa-apa kita boleh discuss kat group WhatsApp lah, to check, make sure. Tapi you all boleh check by self, sendiri check. Sebab tu saya bagi platform tu. Okay. Kemudian kita kena belajar. Saya tahu ramai orang macam segan, ataupun bukan segan lah, tak pernah try sebenarnya. At least try lah hantar dekat top publisher ni. Jadi saya akan tunjuk bagaimana you nak tembus
ke jurnal-jurnal top publisher ni. Okay, satu pasal tembus, yang kedua kita kena belajar. Bila belajar kena ambil daripada satu sumber yang berkualiti. So kita akan cover bagaimana formatting ataupun kelebihan terbit dekat SunDirect. Kemudian kita pergi dekat Taylor, kemudian kita pergi dekat Springer, kemudian kita pergi dekat Emerald, kita pergi dekat InDesign, Sage, dan kita pergi publisher-publisher lain, termasuk publisher di Malaysia. Publisher di Malaysia mostly paling banyak adalah IPTA lah ataupun IPTS. Kita panggil universiti lah. So kita pergi yang berindeks lah, maksudnya Scopus dan WS. So saya akan tunjuk lah dan nama-nama jurnal tu. Mungkin platform paling mudah untuk buat searching, kita boleh gunakan Scopus ataupun Simago. Tapi kalau kita duduk dekat rumah ni, saya rasa saya gunakan platform Simago sebab dia free, semua orang boleh akses. Okey, tapi untuk nak check Simago, Scopus punya database, saya akan tunjuk. Kalau tak dapat tunjuk dekat video, mungkin saya boleh tunjuk dekat dekat slide. Okay. Kemudian kita akan selang-seli kelas dan perbincangan. Setiap hari ada je aktiviti. Kemudian kita akan belajar. Okay, ini yang saya cover 50 tip and tricks. Saya tak mampu buat satu video cover 50 tip and tricks tu. Sebab tu saya boleh cover 10 je. Jadi 10. Untuk melengkapkan tip and tricks ni, tip and trick ni bukan cakap biasa je tak. You kena take notes. So ini setiap perbuatan lepas ni, langkah nak menghasilkan sebuah artikel, 50 perkara ni kena lalui. Jadi you kena faham pasal tip and tricks ni. Ni bukan tip and trick yang motivasi, tak. Ni memang perbuatan, aktiviti yang kita kena buat, kita kena faham, kita kena ikut. So 50 tip and tricks tu. So kita melibatkan 5 kali kuliah lah. Sebab tu ada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, bahagian 5. Okey. Kemudian lepas kita dah faham dah, okey, dah clear dah, inilah jurnal apa dan sebagainya. Banyak ke jurnal? So kita kena belajar yang saya sebutkan tadi lah. Jurnal penyelidikan, jurnal literature review, yang SLR, meta analisis, bibliometrik. Kemudian kita belajar conceptual. Kemudian kita belajar apa lagi? General review. Kemudian kita belajar short communication. Bonus saya nak tunjuk juga, mungkin tak ramai orang share, namanya book review. Book review berindeks. So extra book review berindeks. Kemudian kita buat artikel. Biasa orang buat artikel jurnal ni satu tesis mungkin menghasilkan 2 atau 3. Tak, saya pendekatan saya berbeza sikit. Kita tulis artikel mengikut chapter. Okay, berapa banyak artikel boleh keluar dalam chapter 1, tesis grant, tesis ataupun grant penyelidikan. So chapter 1 boleh keluar, boleh keluar 4 ke, boleh keluar 5 artikel jurnal berdasarkan bab 1 je. Contoh, research background 1. Okay, problem statement 1. Okay, significance of the study 1. Okay, kemudian limitation 1. Macam mana nak buat tu? Research background, problem statement, significance of the study and limitation. Macam mana 4 perkara ni boleh buat 4 paper. So itu yang kita akan cover tu. So pergi pula part 2. Tu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Tu 2.2 tu satu paper, 2.3 satu paper, 2.4 satu paper. So macam mana nak buat? Macam mana saya terfikir nak buat benda ni? Sebab bila saya review, bila tengah cari bahan, kita selalu jumpa dengan artikel. Macam ni pun boleh terbit artikel. Saya tahu yang ni 2.2. 2.3 pun boleh buat artikel. 2.4 pun boleh buat artikel. Saya pun belajar juga dan masih lagi belajar. Jadi bila saya jumpa benda tu, saya himpun dan kumpul dan saya merasakan, why not kita buat. Okay, bukanlah kita kata macam kita, ini bukan recycle. Orang kata, Fazli ni recycle. Apa recyclenya? Saya terbit 2.2 punya artikel. Saya ada tesis 2.2, saya terbit satu artikel. Jadi 2.3, apa recyclenya? 2.2, 2.3 berlainan. Tesis memanglah kita ambil buat artikel daripada tesis. Persoalan dia, berapa banyak artikel yang boleh keluarkan dalam tesis? Kalau saya kata boleh keluar 100, mengarut lah. Bukan mengarut, 100 memang boleh keluar. Tinggal kita nak buat ataupun tidak. Tak nak buat. Cerita pasal normality boleh buat satu artikel. Pasal pilot boleh buat satu artikel. Sampling boleh buat satu artikel. Semua perbuatan yang kita buat dalam tu boleh buat artikel. Gunakan metod yang banyak. Gunakan unit analysis. Unit analysis boleh buat artikel. Jadi bahagian bab 3 tu memang kalau betul-betul memang boleh tulis banyak. Dan banyak citation yang kat luar tu dapat citation tinggi bila dia menulis artikel bab 3, bab method. Macam kita tengah belajar method, nak belajar grounded theory dah, bacalah artikel. Sebab artikel ada cerita kelebihan grounded theory. Paper berikutnya cerita pasal grounded theory, step by step nak buat research grounded theory. So macam mana nak gunakan conceptual dalam
grounded theory. So macam mana yang membezakan antara teori, general theory dengan grounded theory. So banyak artikel boleh buat. Okey, bila kita menulis artikel ni tak perlu panjang, mungkin 5 muka surat contoh dia. So bila kita 5 muka surat, kita mudah untuk bermotivasi untuk menulis 5 muka surat dan kita terbit. Dan journey untuk orang PhD contohnya ataupun seorang researcher, pensyarah dan sebagainya, kita mesti kena ada self reward untuk diri kita lah, untuk pencapaian. So setiap bulan kena terbit satu artikel contoh dia. Jadi saya beranggapan bila dalam research grant dan sebuah tesis, kita boleh keluarkan sebanyak mungkin artikel. Kita tidak recycling, tak recycle. Kita cuma mengembangkan isi dalam research grant dan tesis untuk mengeluarkan beberapa artikel. Tu yang data tu lain lah. Data bagi saya, as long dia namanya research adalah artikel, juga adalah analisis punya platform. So bila kita guna data yang sama tapi kita mengubah objektif, dia menjadikan satu artikel yang baru. Yang dia recycle ni, consider dia benda yang sama, pergi conference, ambil balik lagi conference tu, pergi dia hantar dekat journal. Kemudian journal tu tukar pula bahasa Inggeris, hantar satu journal lagi bahasa Inggeris pula. Lepas tu convert pula dalam bahasa Arab, artikel tu hantar bahasa Arab. Convert pula dalam bahasa mana lain pula, bahasa Turki, hantar kat Turki pula. Jadi dalam kes ni, dalam konteks ni, yang tu yang dikatakan sebagai recycle. Dan saya tidak mengajar kaedah recycling. Kita belajar tentang how to strategize, memaksimumkan apa yang kita dah buat, apa yang kita tulis. Okay, dia berapa proses lah. Proses mudah, tulis tesis contohnya atau tulis research grant, dah siap satu bahagian, ambil, pindah jadi buat artikel. Cuma lepas masa menulis, fikir siapa audien. Tesis, audien dia penilai dengan supervisor. Aku buat artikel, audien dia besar, aku boleh luas. Sebab ada orang yang baca artikel jurnal, dia mungkin berkenan dekat isu A, mungkin dia tengok dekat bahagian method, mungkin dia minat yang ni. Tapi kalau tesis lain, panel akan tengok kulit ke kulit. Semua perkara dia perlu dinilai. So kalau you faham pasal audience, sebab tu bezanya orang tulis artikel dengan tesis dekat sini. Tapi first step dia sama. Ada orang tulis artikel jurnal lebih pada tesis ataupun research grant. Ada orang yang buat tesis dulu, pindah kepada research grant. Ada pro and con je. Kalau saya buat artikel dulu, saya nak buat artikel, lepas tu masuk dalam tesis. Bila buat pindah dalam tesis, saya kena ubah. Sebab yang tadi buat artikel, audien dia worldwide, semua orang, ramai. Tapi bila masuk dalam tesis, saya kena ubah sikit penceritaan saya, naratif saya, supaya supervisor dan penilai boleh faham apa yang saya nak sampaikan. Itu je. The way you presentation, the way you buat naratif, penulisan tu, tapi fakta yang sama, tapi untuk spesifik audience. Okay. Jadi lepas kita cover bab 1, kita cover penulisan macam mana dalam bab 2 tu kita keluar jadikan artikel, bab 3 keluarkan artikel, bab 4 perbincangan analisis keluarkan artikel, conclusion 5 artikel. So saya akan cover. Lepas tu bila kita hantar artikel mesti dah ada pembetulan. Kena correction minor dengan major. Saya nak guide you all, minor ke major, especially major, saya tak nak you kena reject. So saya ada sedikit key lah, bukan kata resipi lah, mungkin ini amalan saya macam mana nak pastikan artikel tu tak kisahlah dapat 70 komen pun tak apa, tapi kita try fulfill untuk tidak ada reject. Sebab saya faham dalam line ni, saya tahu macam mana chief editor bekerja, macam mana editor board bekerja, sejauh mana publisher, admin, management dalam publisher bekerja. Biasanya kita berhadapan dengan auditor, jadi kita kena fulfillkan pembetulan tu supaya diterima oleh editor dan juga auditor. Jadi kita kena buat, make sure kalau 70 komen, dah buat 70. Tak semestinya ikut, boleh bagi justifikasi kenapa kita nak buat. Macam saya ada pengalaman, orang kata saya buat paper untuk hantar artikel pilot study je, tapi pilot study dia kata sampel kecil. Saya bagi justifikasi lah kenapa artikel ni saya buat sampai pilot study dia. Dia memang diminta suruh besarkan data, tapi saya tak besarkan data. Saya saya buktikan dengan justifikasi kenapa kajian bentuk pilot perlu publish dulu sebelum kita keluar yang data yang sebenar. Dia accept. Memanglah komen tu bunyi kasar bunyi dia. Dia kata macam lemah lah, poor lah. Relax lah. So kita bukan berhadapan dengan komen penilai saja, kita berhadapan dengan penerimaan chief editor, penerimaan auditor. So chief editor tak simply reject because of orang kata apa human factors ni. Kata nak, yelah, dia ada pertimbangan lah. Dia pun faham penulisan kita tu ada demand dia. Ada demand dia. Sebab tu kalau kata dengan saya, paling banyak demand adalah bab 1, 2 dengan 3. Paling banyak. Siapa tulis artikel bab 1, 2, 3 memang paling banyak demand lah. Sebab
Yelah, bila menulis dekat research background, berapa ramai orang nak baca? Banyak. Tapi kalau you tulis pakai method, orang yang nak guna method tu je yang baca. Bila you nak baca yang finding, hanya researcher dan postgrad je yang baca. Student diploma, student degree tak baca yang ada finding sebab dia tak apa nak jelas cara how to interpretations. Sebab tu ramai orang terlepas pandang kat sini kita nak terbit artikel, perlu ada data dan analisis, tapi demand di luar tu ramai orang dapat citation yang tinggi because of paling banyak metodologi lah. Tapi saya yakin bab 1 dan bab 2 juga ada sumbangan dia, contoh dia. Jadi kita akan cover step by step lah. Contoh mudah dia macam ni Ambil satu je. Kalau dekat thesis ataupun research grant dia tulis research background. Katalah saya buat tajuk sustainable innovations. Contohlah sustainable innovation. Okay, buat dekat healthcare industry. Healthcare industry. Tajuk saya sustainable innovation healthcare industry. Saya dah siap research background. Jadi saya nak pindah research background tu jadi artikel jurnal. Jadi bila saya buat artikel jurnal, takkan saya nak tulis tajuk research background. Okay, kita kena faham apa tu research background. Research background tu isu yang relevance. Okay, kemudian bila orang baca tu nampak, oh ini yang current orang sedang tengok. So saya tukar perkataan isu dengan relevant tu jadi isu. Kemudian saya tengok sekarang ni menggambarkan perkara-perkara yang terkini dan latest tu, saya jadi the trends. Jadi tajuk saya issues and trends. Issues and trends. Dia tak ada research background dah. Issues and trend of sustainable ataupun sustainability innovation for ataupun in Malaysia healthcare industry. Itu cara dia. Thesis dari research background. Bila pindah artikel jadi issue and trends. Dia macam tu lah. Nanti kita pergi pula problem statements. Takkan nak buat tajuk kita problem statement of sustainable innovation. Tak boleh lah. Kita kena tukarlah perkataan problem statement tu dengan perkataan lain yang lebih komersial dalam artikel. Contohnya jadikan obstacles ke, jadikan challenge ke. Jadi kita tukarlah perkataan itu. Tidak bolehlah guna perkataan problem statements. Yang tu yang kita kena belajar dari segi proses tesis, how you deliver artikel. Relax. Student PhD kalau join kedua-dua kelas saya ni, tesis dengan artikel, you akan dapat kesan dua-dua dia. You lebih faham sebab tulis artikel ni PhD dan master kena terbit artikel jurnal. So saya suka you jalan selari. Okey, jalan selari. Cara the way nak belajar tesis memang sangat-sangat teknikal. Tulis artikel jurnal tak tinggi teknikal dia macam tesis, tapi dia lebih kepada nak make sure kita kena faham. Okey, ni aku tulis artikel memang artikel saya, tapi yang nak terbit publisher. Apa publisher nak itu dia. And kita kena dia. Macam saya jual kereta. Kalau saya suka colour, saya pakai colour kereta semua colour hitam. Tapi saya tak boleh buat kereta yang saya nak jual tu semua colour warna hitam. Saya tahu paling ramai beli kereta adalah perempuan. Perempuan suka warna pink. Jadi saya catlah warna pink sebab lebih penting dalam perniagaan adalah apa customer nak. Jadi supaya boleh tingkatkan jualan. Jadi sama juga dengan publisher. Kita kena tahu apa publisher nak. Jadi kita kena custom artikel kita untuk memenuhi kehendak publisher. Macam tu kita kena faham. Jadi macam mana nak faham? Sebab tu kita kena investigate. Mungkin saya investigate yang pertama. Sebab tu saya boleh sampaikan. Nanti saya ajar dengan you all. Dan you all kena explore, investigate juga macam mana nak mendekati artikel kita dengan publisher. Okay? Kemudian sesi yang terakhir nanti kita akan dah cover pemotolan minor major. Nanti saya akan cover juga benda-benda yang basics dalam seminggu lah, dalam 5 slot yang terakhir itu kita akan kata okey, bila dah accept nak buat apa. Bila dah accept nak buat apa. Okey. Kemudian dah publish. Lepas publish nak buat apa? Kita kena buat repo dengan chief editor, kena buat hubungan yang baik dengan publisher. Contohnya jadi macam saya tak jadi review semua jurnal. Saya jadi reviewer jurnal kat mana tempat saya nak hantar artikel saya. Kata saya nak hantar artikel jurnal saya dekat A. Kat jurnal A je saya bagi komitmen. Saya tolong dia promote dia punya jurnal. Saya jadi reviewer dia. Saya buat. Saya tak je lah editor board. Susah lah jadi editor board nak hantar jurnal kat situ. Tu kena faham tu conflict interest. Okay, jadi saya baik dia jadi reviewer dan cepat-cepat review dia. And kadang-kadang communicate dia, tanya khabar dan sebagainya. Saya ada repo yang bagus dengan dia jadi reviewer. So saya akan ada sangat baik dengan jurnal tersebut. Jadi you tak perlu risau next year nak hantar jurnal kat mana, sebab you ada satu jurnal yang you repo. Okay, setiap tahun ada satu jurnal baru, tahun depan jurnal baru. Jadi selang 5 tahun kita ada close dengan 5 jurnal yang baik. Repo tu bukan kaki bodek tak. Kita tunjuk dalam bentuk professionals.
Biasa profesional ni bila dia beri tanggungjawab untuk review, kita review dengan baik. Jangan terlalu emosi. Kita lebih kepada yang review dengan beri solution, beri cadangan apa yang dia patut buat. Kita faham publisher nak apa, so kita tak boleh terlalu keras, sebab publisher nakkan artikel juga, nak tak nak pun dia tak boleh semua straight. Dia nak kena lepas ke artikel tu kena publish on time. Jadi kita kena faham business ataupun proses kerja dalam sebuah publication ni. Bila kita faham, bila kita faham sana management comfortable dengan kita pun convincekan dia certain thing, dan kita jadi professional, kita akan dapatkan repo yang bagus. Dia bukan apa kan, orang akademik dengan non-akademik ataupun student lepas ni bila nak involve, collaborate ataupun nak jadi pensyarah dekat universiti, yang benda ni yang diukur adalah mungkin kuantiti bilangan artikel dia terbit, dan mungkin bila jadi pensyarah nanti ada perkara yang you pun sibuk mengajar tapi kita kena smart way. Jadi benda-benda tu yang akan beritahu lah. So kita akan belajar sebelum, semasa dan selepas punya proses. Okey, jadi saya harap kelas ngaji tulis tesis ni dapat memberi manfaat kepada semua, bagi calon master dan bagi calon master bakal ataupun sedang buat master dan PhD. Jangan risau, sebenarnya tesis dengan artikel ni satu komplimen. Seronok sebenarnya buat tesis sampai siap dengan buat tesis publish artikel, buat tesis publish artikel. So kita ada reward, kita kena positif momentum tu. Jangan dengar cakap orang lain, kau ni publish artikel baru SEM 1. Jangan. Saya di keliling saya lah yang orang-orang berjaya kan, tengok dekat Facebook sekarang dah jadi trainer. Okay, kita tengok dia berjaya. Saya melihat dia sebelum jadi student lagi. Saya melihat dia macam mana dia datang kelas saya SEM 1, dan macam mana saya tengok raut wajah dia. Dia boleh terbit artikel dia, 2 artikel jurnal pada SEM 1. Kan? Banyak, bukan seorang atau dua. Depan mata saya banyak student-student postgrad yang saya dapat baca air muka dia bila dia kata, betul lah, kalau saya tak join kelas saya tu memang saya tak tahu. Dia kata saya sampai sekarang pun saya tak percaya yang sebenarnya research background tu saya boleh keluarkan satu artikel kan. Yang lagi best lah kan, ada orang keluarkan 2 artikel daripada research background saja. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang patut kan. Usaha tu datang daripada diri anda sendiri. Kalau anda tak buat, kalau anda tak ada sifat positif sangat penting lah. Orang kata positif negatif je pun tak. Kalau positif, dia akan lebih mengutamakan apa yang patut buat dan dia kena buat. Kalau negatif ni, dia akan memikirkan nantilah, bukan penting sangat pun, bukan aku nak jadi pensyarah pun, aku nak utamakan tesis dulu, artikel tak penting. Jadi itu negatif. Dia positif ni dia kena fikir, aku boleh buat. Aku boleh buat. Itu term bagusnya, boleh buat. Dia bukan boleh, aku boleh tapi tak buat. Aku buat tapi tak positif. Dia kena ada benda tu kena. Saya harap semua student saya, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya kat luar ni, supaya kita sama-sama developkan satu momentum yang positif untuk menulis. Kita berkarya menulis. Sebab tu saya nak tunjukkan bahagian platform. Tak semestinya nak tunggu ada data buat artikel. Proposal, idea awal yang you conting yang supervisor buang tu, itu pun boleh convert jadi artikel. Mungkin supervisor dia reject kita punya bahan tu, tak menepati dalam kajian, tapi tidak boleh dikatakan apa yang kita buang yang lama-lama tu, bukan yang kena reject proposal yang lama tu, kita boleh convert jadi artikel je. Saya dengan supervisor saya dulu pun banyak cadangan daripada proposal yang hantar, bukanlah kata reject, kita nak cari satu benda topik yang lebih sesuai untuk bidang doktorate. Jadi saya bersyukur juga dengan proses tu. Saya ingat lebih daripada 10 proposal kot, lebih kurang lah 11 lah. 11 proposal yang ke-11 tu baru saya betul-betul diterima untuk tajuk PhD saya, dan 10 yang ditolak tu ataupun yang kurang sesuai itu dah jadi research grant apa, dan publish artikel dah pun. Jadi saya bersyukur juga dengan proses learning proses tu, supaya bermaksud reject tu ataupun tidak sesuai tu bukanlah dia menjadikan satu benda yang waste, tapi kita boleh convert dia jadi penulisan. Sebab tu kalau orang akademik dan orang PhD pun academician, kita setiap apa yang kita buat tu bukan silap ataupun salah secara total, tetapi dia mungkin tidak tepat dengan kesesuaiannya. Jadi kita boleh tukarkan platform tu pada penulisan artikel. Dan saya perlukan semangat tu berterusan di kalangan sahabat-sahabat semua. Bila seseorang tu akan lebih bermotivasi bila artikel tu dia dah submit.
Okay, reject biasa. Satu lagi bab reject, bila reject dia down. Tak, dia is normal kena reject. Oh, reject, tak apalah. Reject aku betulkan, nanti aku hantar kat tempat lain. Dia macam tu je. Okay, dia macam orang berniaga kan. Bila orang berniaga, bila ada customer tak puas hati, dia kena relax. Ada part kena reject, kena relax. So kita jangan negatif, ambil bahagian itu, part ke produk atau servis yang kena reject tu kita betulkan, cari penambahbaikan. So dalam dunia ni kena ada penambahbaikan. Kalau saya berbalik pada cerita saya selalu merasakan saya banyak benda yang saya kena belajar lagi. Tak ada satu benda pun saya rasa apa yang saya buat tu sempurna dan betul. Apa saja benda yang dah lepas, benda yang dah terbit, ada kekurangan dan ada kesilapan. Semua artikel saya ada kelemahan. Setiap tesis yang saya hasilkan ada kelemahan. Apa yang saya buat yang terbaik ketika itu, dia bukanlah terbaik buat masa sekarang. Jadi kita menghasilkan sesuatu yang baik untuk sekarang dan masa depan. Jadi anggapkan benda yang lama tu adalah sebagai satu proses untuk dalam konteks pembelajaran untuk kita baiki untuk masa depan. Jadi tulislah artikel. Bukanlah kata nak lumba-lumba sampai ada artikel banyak atau tidak. Dia lebih pada kesesuaian. Kalau dah siap bab satu tu, satu section, kata dah siap research background dengan problem statement. Okey, sebelum nak pergi kepada bahagian-bahagian lain, why not kita spend satu hari kita buat satu artikel. Okey, jangan fikir nak submit hari ni, relax lah. Relax lah. Okey, kita betulkan balik. So go through proses dalam penulisan research grant atau dan sebagainya. Kalau macam lecturer, kalau dah ada grant tu, proposal dapatkan grant tu, convert jadi satu artikel siap-siap. Itu baru jadi macam initial draft. Ada orang takut, ada satu soalan yang utarakan dekat saya. Dia risau tentang isu turn in. Tak ada isu turn in Kalau satu tesis tu diterbitkan artikel, kalau check turn in 100%, no issue at all. Okay, sebab yang tu kita punya pengajian PhD, semua artikel pun daripada PhD. Ni tesis saya tesis PhD, tak ada masalah. Sebab consider dalam proses turn in tu ada box. Kita boleh delete yang mana similarities tu kena dekat artikel kita sendiri, kita boleh delete dan attach lah sumber itu dalam tesis kita di bahagian appendix nanti. Okay, saya rasa itu saja untuk briefing kita, supaya saya nak jadikan dia satu benda yang positif momentum, supaya semua orang boleh bawa, boleh ikut kursus ni, kelas ni, bagi PhD student, bagi pensyarah. Bagi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat semua, kita kena berusaha lah sebaik mungkin, dan jangan negatif sangat bila menulis ni. Sebab tu saya mengajar ni, saya sebenarnya banyak orang kata banyak publish, banyak kena reject sebenarnya, lagi banyak. Kalau publish tu dah beratus, beribu pun kena reject, lebih kurang macam tu lah. Jadi kita belajar daripada proses kegagalan tu, dan saya nak sedikit banyak berkongsi apa yang saya ada. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.